Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni cikgu, bukan hari ni, pagi ni lah cikgu ambil peluang pada pukul 2:30 pagi ni untuk membantu you all lah untuk menyampaikan membuat presentation lah pada hari Jumaat ni. Jadi nak panggil GM ada masalah lah. Okey, jadi cikgu akan briefing lah macam mana cara nak menjawab soalan elektromagnet dan juga elektronik. Okey. Okey. So, baik. Soalan 1, bahagian B, soalan 7, elektromagnet. So, Raja 6 menunjukkan gambar realita sebuah transformer ringkas dengan bentol di terminal outputnya. Diagram 6 shows a simple transformer with bulb at its output terminal. So, ni output terminals kan? Ni input terminals. Remember, isyarat ni, this symbol means AC current lah, arus ulang-alik. Transformer tersebut disambungkan kepada bekalan kuasa 240 volt. Okey, dan arus yang mengalir pada litar premier IP adalah 0.125 ampere. Litar output disambungkan kepada sebuah mentol 12 volt. The transformer is connected to a 240 volt power supply and the current flowing at primary circuit is 0.125 ampere. The output circuit is connected to a 12 volt bulb. Apakah yang dimaksudkan dengan transformer? So what is meant by transformer? So dari segi nak mudah faham ialah transformer adalah alat untuk meningkatkan atau menurunkan voltan output bekalan arus ulang-alik. So kena ada perkataan voltan output. Kita nak ada perkataan ni, voltan output. Okay, output voltage. A device to increase or decrease an output voltage. Sebab kita yang input tak ubah, yang primary tak ubah, yang kita nak ubah ialah secondary ataupun output pun boleh lah. Sebab ini input kan, ingat yang ini input, yang ini adalah output. So kita nak nilai ni yang akan nak tambah ataupun berkurang. Okay. Transformer tersebut disambungkan kepada bekalan kuasa. Okey, dah salin tadi kan. Okey, hitungkan, calculate nilai AS. AS tak tahu kan? AS tak tahu. So yang ini ialah VP lah. So ini adalah VS. So kita ada formula VP IP sama dengan VS IS. So masukkanlah nilai. Berapa VP? So VP 240, IP 0.125 sama dengan 12 darab dengan IS lah. Tu saya selesaikan lah IS berapa. Okey. Yang ini kita letak VP IP lah sama VSIS dan kita selesaikan IS ialah 2.5 ampere. Okey, kita dapat 2.5 ampere. Apakah angkapan yang perlu dibuat ni? Yang pertama ni lah, power ni. Kuasa premier sama dengan kuasa secondary. Input power sama dengan output power. Transformer unggul lah. So ini adalah ciri transformer unggul di mana kuasa input ataupun primary sama dengan kuasa output ataupun secondary. So transformer unggul lah. Ataupun transformer ini bermaksud apa? Kecekapan adalah 100%. Itu maksud transformer unggul. Okey ya. Baik, kita teruskan elektromagnet. Soalannya, hitungkan kecekapan transformer dalam rajah 6 di atas. Calculate the efficiency. So efficiency tadi ialah output power. Okay, output power sama bagi dengan input power. Input kat bawah lah. Input power darab dengan apa? 100%. Kita dapat lah. Itu Dan kita masukkanlah yang tadi ni. 48 darab 0.6. 12 darab 4. Mana datang 4? Semua ada maklumat kat sini. Okay. And kita dapat 60%. The efficiency is 60%. Okay. Okay, kita ada soalan seterusnya. 4 markah ni. Raja 6 menunjukkan struktur sebuah dinamo basikal. Terangkan bagaimana dinamo bekerja bagi menghasilkan arus untuk menyalakan lampu dengan basikal. Diagram shows the structure of a bicycle dynamo. Explain how the dynamo works to produce current to light up the headlamp of the bicycle. So ini ada dynamo. So dalam dynamo ni ada battery, magnet, permanent magnet and ada coil. Dan biasanya kalau ni kita sambung pada tombol ni, knob ni supaya bila dia berpusing, knob ni berpusing, magnet akan berpusing lah kat dalam ni. Berada di antara
source iron teras besi kan. Iron core tadi lah kita lilitkan dengan wire ni ke mentor. So this is the output lah. Macam ni lah gambar dia. Also explain how the dynamo works. So dynamo berfungsi macam mana? So apa permulaan kita? Kita kena dynamo dia fungsi kalau ikut tangan kanan Fleming kan. Ingat lagi tangan kanan dia memerlukan gerakan. So siapa yang nak gerak ni? Kita ada coil kan. Kita ada coil. Kalau nak ingat balik lah yang lama punya, bukanlah lama, kita dah belajar dulu. Ingat lagi dia ada ni coil kan. Dia ada coil. And then yang ini sambung pada commutator. So commutator sambung pada brush, ingat lagi. And then connect to the galvanometer. Connect to G lah. Okay, G is galvanometer. Macam mana ni? Okay. Alright. Macam tu. Cikgu kita apa cantik lah. So kita letak in between apa? In between magnetic field. Magnet ni mother ni north magnet, north pole, inilah south pole. So kita kena rotate ni. So we rotate the knob lah. So how to rotate the knob? We rotate the tire lah. So the tire has to rotate lah. So roda tire berputar, the tire rotates. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila rotate ni, tombol berputar lah. Bila tire bergerak, tombol akan bergerak lah. Sebab itu kita rapatkan pada tombol ni, the knob ni to the tire. So bila knob rotate, maksudnya the magnet also will rotate. So bila magnet rotate dalam dan gegelung antara magnet dan gegelung berlaku. So maknanya there is relative motion between the magnet and the cause occur lah. Kan? So maka ada kita sebut sebagai apa? Perubahan medan magnet kan. Flux magnet dipotong oleh gegelung ataupun magnetic flux cut by the magnet by the coil and produce by induced current. Itu cara kita nak dapatkan apa? Prinsip kerja bagi dynamo. Okay, so arus arahan terhasil, induced current produce. Okay. Panjangnya. Kita cuba jawab lah. Rajah 6.6 menunjukkan 4 reka bentuk motor elektrik PQRS yang digunakan untuk membina sebuah kipas mudah alih yang kecil. So output kita ialah kipas lah yang mudah alih lah. Okay. So kita ada PQRS. So berdasarkan rajah 6 tentukan reka bentuk bagi sebuah motor elektrik yang boleh digunakan untuk memusingkan bilah kipas dengan laju. So ini kita highlightkan. Bilah kipas dengan lebih laju. So, kaji spesifikasi keempat reka bentuk motor elektrik tersebut berdasarkan jenis magnet. Okay, jenis magnet, bilangan lilitan gegelung, ketebalan magnet kekal dan bilangan bateri. Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan motor elektrik yang paling sesuai. Beri sebab untuk pilihan anda. Kali ni kita akan cakap tentang motor pula. Tadi bencana kan. So, bila motor dia perlukan arus elektrik lah. Nak perlukan arus elektrik, kita kena bekalkan arus dulu. Bekalkan arus baru dia rotate kan. Gitu. Okay, so kita tengok contoh lah. Ni dia, rotation dia. Kita tengok apa pilihan kita ada sini. Okay, kita ambil sini dulu. Nak rotate laju kan. Kejap. Rotate lebih laju kan. Rotate lebih laju. So, apa yang kita nak tengok sini. Okay, pertama, dia ada rectangular shape. Pembenda magnet kan. Ada dua. Satu bentuk macam ni. Dia bentuk curl. Dia dah bagi semi-circular shape atau curve pun boleh. Dan iaitu. Okey. Yang kedua kita cari ialah fan blade. Kipas. So kipas ni apa benda pula? Tak ada makna lah. Dia just rebel gaya dulu. Tak apa. Number of coil. Ini 50 turns. Yang ni 50. Yang ni 10 only. 10, 50. Mana 10 ni ada satu je lah. Okey. Kemudian ada thick magnet. Thick magnet. Kat sini magnet dia thick. Satu lagi ialah apa? Ada tak lain? Tin magnet. Satu tebal, satu nipis. And then bateri. Apa beza bateri? Yang ni ada 3 bateri. Yang ni ada apa? 1 bateri. So macam mana kita nak buat supaya dia putar laju? Okay, yang pertama kita ambil bateri dulu, senang kan? Okay, bateri nak buat apa? Nak ada 3 ke nak ada 1? So kita mestilah pilih yang ada 3 kan? So pilih 3 bateri lah. So 3 bateri. So yang ni out lah. Ini pada out lah. So tinggal sama ada P atau R. Kita try lagi. Nak thin ke nak thick? What choice do we have? Nak thick ke thick?
Kalau tin magnet dengan thick magnet, siapa yang lebih power? Of course lah thick magnet kan. So thick magnet sebab apa? Magnetic field is strong. High magnetic field. So kita dah pilih ni. So definitely kita dah pangkah P. So kita pilih motor R. Kan kita cakap betul tak? So mana kata number of turns 50. So lebih banyak daripada 10. Betul lah. Number of turns kena banyak lah. Gitu. Dah cukup kan? So the shape of the permanent magnet. So kita ada rectangle dengan semicircular. So kita dah bincang kita nak pakai apa? Semicircular shape. Okay, kita nak pakai semicircular shape. Okay. So bila tengok macam mana cara nak jawab. So magnet kekal semi bulatan. Kalau bab magnet kekal bentuk semi bulatan, kita nak apa? Medan magnet jejarian. Untuk menumpukan medan magnet. Kita sebut apa? Radial magnetic field. Okay, apa maksud radial magnetic field? Kalau dia orang tanyalah, dia bentuk dia macam ni. Dia bentuk melengkung kan. Okay, ini magnet. Ini pun magnet ya. So, mesti ini ada south, ini ada. Ini north, ini adalah south. Okay, apa maksud radial? Radial tu maksud kalau biasa ni ada macam gelung kan. So, radial means what? Dia direct kita. Ini pun sama. Samalah, ini radial. Tahu radial radial. Maksudnya apa? Benda ni kalau dia boleh buat lah, dia boleh tumpukan medan magnet. Satu lagi dia boleh tumpukan medan magnet. Satu lagi apa nak cakap Allah dah lupa. Concentrate the magnetic field. Okay. So this is the reason lah. Menumpukan medan magnet. So kita sebut apa? Medan magnet jejarian. Okay. So next, banyak lilitan gelung, number of turns. So yang ni kita nak daya lebih besar lah. Sebab kita motor kan. Kalau motor, we need the output is the force lah. So bigger force lah. Magnet tebal, kita nak medan magnet lebih kuat, strong magnetic field. Banyak bateri tadi untuk arus lebih besar lah. Sebab motor needs apa? Higher current lah. The higher the current, the faster the motor lah. Sebab daya dia lebih besar kan, akan push dia daya besar. Okay, last kali kita sebab dia ialah section B. So kita buat pilihan lah. So R lah. Betul kan kita pilih R tadi? Check balik. Oops. Kita pilih R. Ya, kita pilih R kan. That's why kita pilih R. Okay, so that's it for question berapa tadi? 6 for section B Okay, now we move on for section C section C, electromagnet. Okay, kedudukan magnet sebelum dilepaskan. Okay, ada pesongan maksimum bila magnet masuki gelung. Macam itulah. Okay. Alright, sekarang ni dia dah masuk. Sudah masuk, nampak apa beza dia. Yang ni galvanometer arah macam ni, yang ni macam ni. So nak tunjuk apa? Sama ke tak? Nampak tak sama kan? Nampak yang ni lebih besar lah pesongan dia. Betul. Kenapa ini lebih besar pesongan? So nampak sini rajah. Ni magnet dia lebih tinggi lah. Itu beza je kan. Sebab bilangan lilitan sama. Size dia punya coil pun sama. Okay, right, kita ambil dulu ya. So, what is the meaning of induced current? Apakah maksud arus saruhan? Arus yang dihasilkan apabila berlaku perubahan medan magnet. Induced current is the current due to the change in the magnetic field. Okay, so kita selesaikan. Now, sekarang kita tengok pada konsepsi. Mengkonsepsi means kita nak buat perbandingan dan kita akan ambil relationship. Okay, so mari kita baca. Bandingkan tinggi magnet yang dilepaskan. So, kita nak tinggi magnet dengan saiz pesongan jarum. Senang je. So tengok sini. So yang mana yang tinggi dia? Maknanya 6.1 B lah. 6.1 B lah. So kita jawab macam ni. Tinggi magnet 11.2 lebih besar daripada 11.1. Boleh juga. Ni sebenarnya ni it should be 6 lah kan. Okay, tinggi magnet ataupun the height of the magnet. Jawab macam ni lah. Kita tulis ni apa dia punya quantity dia. Ini kita punya perbandingan. Okay, next adalah apa? The size pesongan jarum galvanometer. The size of the deflection of galvanometer. Tengok sini je lah. So, tadi kita dah mula 11.2 atau 6.2. So, kita ambil yang kedua lah. So, maknanya kita tulis dulu. 11.2 lebih besar daripada 11.1 ataupun the deflection of galvanometer 11.2 bigger than 11.1. Itu yang pertama kan. Ini cara kita nak dapatkan markah untuk
bahagian apa? Bahagian C ni lah buat perbandingan ni. Okey, nyatakan hubungan. Okey, tinggi magnet dengan hal laju. Okey, tinggi dia apa? Lagi tinggi tinggi magnet, lagi tinggilah hal laju kan. Okey, semakin tinggi hal laju magnet. Tinggi magnet dilepaskan dengan saiz pesungan jarum gambar meter. Maksudnya the higher the apa? The higher the magnet, the higher the bigger the size. The size of the deflection, betul? So ini nampak ini lebih besar kan? So semakin tinggi magnet, semakin besar pesungan jarum. The higher the magnet, the bigger the deflection of the pointer. Laju magnet dengan arus aruhan. So arus aruhan kita boleh dapat daripada bacaan pesungan jarum lah. The deflection of pointer to give you the value of current. So laju magnet dengan magnetic arus. So semakin tinggi laju magnet, semakin besar arus aruhan lah. So the higher the speed of magnet, the bigger the induced current. Okey, nanti masa hari ni cikgu terang detail lah. So sebab nanti you all ada masa 10 minit je nak menerangkan. Setiap kumpulan tu, setiap soalan 10 minit tak lama. Jadi cikgu sini cakap detail lah sebab bila nak explain kena faham kan. So bila faham mudahlah nak menerang, orang lain pun boleh faham. Okey. Right. Now kita teruskan soalan ni. Ni mesti ingat lagi tak? Satu magnet dimasukkan ke dalam satu solenoid. Terangkan bagaimana arus aruhan dapat ditentukan. Namakan hukum fizik yang digunakan untuk menentukan arah arus aruhan. Okay. So explain how the direction of the gamma oriented is determined. So then the physics law. Okay. So apa yang berlaku sini? Ingat lagi tak? Kalau ini adalah mana pen cikgu? Kita bawa masuk NOS kan? Bawa masuk NOS. So bila bawa masuk NOS, sebab jadi bila bawa masuk, kesan dia ialah dia nak kena tolaklah keluar kan. Opposite kan. So bawa masuk akan produce induced current. So dia kena opposite. So opposite yang dia kena automatic jadi apa? North pole. Kutub yang berbeza kan. Kutub yang sama akan menolak lah. So kalau ni north pole, so ambil tangan kanan. So bila cikgu ambil tangan kanan, tangan kanan lagi. Tangan kanan So anak-anak jari tu akan tunjuk arah ke atas. Mana dia? So ni arah ke atas. Okay, ni ke atas lah. Macam ni. Arah tu kan. So bila ke atas, bermaksud kita trace balik. So yang ini akan arah sini lah. Okay, yang ini akan turun ke bawah. So jadi dia akan ikut arah mana so dia akan bergerak daripada cikgu dah lupa dah. Tengok balik dia akan gerak ke mana ke kanan daripada masuk okay, dia akan sini lah. Dia akan gerak ke kanan gitu. Okay. Right. Okay, so jawapan kita ialah apa? Apabila magnet digerakkan masuk ke dalam solenoid, berlaku pembentukan flux magnet. Okay, pembentukan flux magnet berlaku. Arus aruhan dihasilkan, induced current is produced. So arah arus itu dihasilkan, arus aruhan hasilkan kutub utara pada hujung kiri solenoid lah. Kat sini kan. Untuk menolak magnet daripada mendekati solenoid lah. So north pole is produced at the left and end of the solenoid to oppose the motion of the magnet from coming towards the solenoid. Itu dia masuk Lenz law lah tu. So arus mengalir dari Q ke P. Daripada Q ke P supaya hujung kiri solenoid menjadi kutub utara. Sebenarnya cikgu dah salah sini. So kita dah bincang itu kan, dia mengalir daripada P ke Q lah. So P ke Q. Okay. Alright. So kita teruskan. Okay. Induced current from Q to P kan. P to Q. Okay. P ke Q. Alright. Next ialah kita sebab arah macam nak cakap sini sebab arah deflection ni adalah dia sebenarnya menunjuk, so current ikut arah sini kan, tapi arah jarum ni adalah arah elektron, dia bertentangan gitu. Okay. Alright. Okay, last kali soalan ni 10 marks penjana itu menghasilkan arus terus yang kecil. Cadangkan pengembasuhan yang boleh dibuat kepada struktur penjana pada darjah 6.4 supaya boleh menghasilkan arus ulang alik AU yang tinggi. So arus ulang alik yang tinggi.
Nyatakan dan terangkan pengubahsuaian itu berdasarkan ciri magnet dan dawai serta jenis gelang. So, kita ada ciri magnet. Okey, ciri magnet. Okey, ciri magnet dan dawai. Oh, jenis gelang. So, ada 3 kat situ. So, ada 3. So, kita ada extra lagi 2 lah. So, 2 ni kita boleh ambil ciri magnet boleh, dawai pun boleh. Untuk tambah point kan. Okay, the generator produce small direct current. Small direct current. Sekarang ni dia nak apa? The saturated can produce high satu, kemudian alternate current. Isi. Ada 2 dia. Okay, so apa yang kita boleh buat kat sini? Mari kita tengok sini. So bincang nanti dengan kawan. So apa yang kita boleh tengok sini? Okay, yang pertama kita ambil magnet dulu. Ni motor kan? Ni sorry. Generator. So, tengok pada ciri magnet. Magnet kita nak macam mana? Kita dah bincang dah banyak contoh. Magnet kita nak bentuk macam ni kan? Bentuk macam ni. Bentuk ni bentuk apa ni? Ini kita panggil apa? Curve magnet. So, nama ni adalah curve magnet. Okay, so kita nak curve magnet. Tadi dah bincang to get radial magnetic field kan? Okey, lagi apa lagi? Ciri magnet. Magnet kita nak macam mana? Kita nak magnet kuat ke magnet yang lemah? So, kita kata gunakan strong magnet. Kita pakai apa? Strong magnet. Kenapa nak strong magnet? High magnetic field lah. Strong magnetic field. Okey, habis pasal magnet. Tengok dawai. Dawai ni tujuan kita daripada arus kecil jadi arus besar. So, biasanya dawai kita nak dawai yang macam mana? Thick ke thin? Nipis ke tebal? So, kita nak dawai yang ni tebal. Tebal. Dawai tebal supaya rintangan rendah. So, bila rintangan rendah, arus akan jadi tinggi. Itu ciri dawai yang pertama. Okay, kita pilih lagi ciri dawai ni. Apa yang kita nak? Nampak tak kat sini? Dawai ni dia macam mana? Lilitan dia macam mana? Banyak ke sikit? Kita nak banyak. Okay, kenapa nak banyak? Supaya kita dapat hasilkan apa? Kalau lilitan yang banyak ni, kita nak arus yang banyak boleh mengalir lah. Kan? Gitu. Last kali ialah apa? Type of ring. Ni ring ni. Yang ini tak sesuai. Ini adalah commutator kalau macam ni. Yang ini untuk DC current. Arus terus. So, tak sesuai. So, kita kena pakai apa lagi? Slip rings. Kita pakai apa? Slip rings. Okey, macam mana bentuk slip ring ni? Okey, katalah ini dynamo tadi. Okey, ni tak boleh terang tak apa. Just saja nak bercerita kan. So, di sini adalah slip ring lah. So, ada 2 kan slip ring. So, yang ini akan bagi bahagian ni. Yang ini akan... cikgu salah. Yang ini akan pergi sini. Okey, salah situ. Sekejap Okey, so cikgu tak perlu dia. Okey, begitu. Okey. Dan kita akan tengok kepada... dekat sini kita sambung kepada... panggil apa ya? Brus. So, ini adalah galvanometer lah. Okey, right. Okey, itu untuk slip ring. Okey. Baik, kita tengok jawapan dia. Magnet kuat. Magnet kuat, strong magnetic field. Magnet melengkung, magnet jejaring ataupun macam tadi, radial magnetic field lah. Magnet seragam menumpukan magnet. Okey. Wayar tebal. Tadi dah bincang, low resistance, banyak lilitan. Okey, banyak lilitan kita nak ialah apa? Pemotongan flux ataupun magnet lebih kuat lah. Ataupun cut more flux magnet. Wire cuprum is copper wire, low resistivity. Jenis wire lah kita gunakan, jenis dawai. So, kita dawai ni tebal, banyak bilang lilitan, jenis dawai. Magnet melengkung. Okey, tambah ke magnet yang kuat. Gelang gelicir, slip ring, arah arus berubah lah. Direction of current change. Okey, so itu saja untuk bab elektromagnet. So, nanti kita akan bincang untuk bab elektronik. Okey, mana cikgu nak keluar?